dan asal yang ketiga. Itu. Dah habis dia mata ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan asal yang ketiga, yakni asas yang ketiga, bahawa engkau pandang kepada tiap-tiap anggota engkau apa yang patut bagi apa. Jadi dia kata yang ketiga, asas yang ketiga, hendaklah kamu pandang kepada anggota yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada kita anggota seperti mata, tangan, mulut dan sebagainya. Dan ada manusia yang Allah Ta'ala tidak memberi nikmat mata, lahir dalam keadaan buta. Ada yang Allah Ta'ala lahirkan manusia dalam keadaan pekak, tidak mendengar, bisu, tidak berkata, dan tidak dapat berjalan dan sebagainya. Maka nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni nikmat yang begitu besar, yang tidak dapat dinilai dengan harta benda. Maka di antara nikmat adalah nikmat mata. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala beri ini, anggota-anggota ini, tujuannya untuk kita mensyukuri nikmat Allah, dengan menggunakan anggota pada jalan yang diredai oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya seandainya kamu bersyukur kepada nikmat aku, maka aku akan tambah nikmat. Dan seandainya engkau kufur kepada nikmat yang aku berikan kepada kamu, maka ingatlah azabku begitu pedih. Maka nikmat yang Allah Ta'ala beri, di antaranya nikmat mata, hendaklah kita gunakan pada jalan yang diredai oleh Allah. Lalu kita kena fikir, apa atas tujuan apa Allah Ta'ala jadikan mata, dan untuk penggunaan apa mata tadi. Dan kan disebut dalam Al-Quran menyuruh kita menjauhkan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang keji. Maka termasuk juga menggunakan anggota yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kepada perkara-perkara yang mungkar dan juga perkara-perkara yang keji. Ini dilarang oleh Allah. Lalu dia suruh tengok, kata Imam Ghazali, kenaklah kamu fikir Allah Ta'ala telah memberi nikmat mata kepada kamu, apakah yang patut kamu gunakan pada mata tadi. Dan kamu kena tahu nikmat mata ini besar, untuk memandang, kalau di atas muka dunia, untuk memandang kebesaran Allah. Sehinggalah apabila seorang tadi memandang kebesaran Allah, lalu terlihat dalam hatinya, ataupun terasa di dalam hatinya tentang kehebatan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak ada mata, payah sikit nak melihat kebesaran Allah. Lalu mata ni dia kata digunakan pada perkara yang patut, perkara yang selayaknya kamu gunakan, dan engkau tilik baginya apa yang dikerjakan, dan kamu tengok apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu gunakan pada anggota mata. Lalu kalau kita tengok hari ini, banyak anggota mata kita ni digunakan pada jalan maksiat hari ini. Baik duduk di dalam rumah ataupun di luar rumah. Keluar daripada rumah, maksiat. Sama ada maksiat itu kita boleh kawal ataupun tidak boleh dikawal. Dah tak boleh nak kawal, jangan pergi tempat maksiat. Kita pun tetap berdosa. Bila kita kata takkan kita nak kejar mata bila maksiat ada depan mata. Tapi salah kita juga, kenapa kita pergi tempat maksiat? Kalau kita tidak mampu untuk menjaga mata, maka jangan pergi ke tempat-tempat maksiat. Jangan pergi ke tempat-tempat yang terdedah kepada perkara-perkara mungkar. Maka dia kata mata ini hendaklah kamu tengok, kamu fikir ke arah mana yang kamu guna. Banyak mana mata kita melihat kepada Al-Quran, banyak mana kita melihat perkara-perkara yang dibenarkan oleh Allah, seperti melihat Kaabah, melihat ibu bapa, melihat bumi-bumi yang hijau, melihat air laut, melihat Al-Quran. Ini semua mendatangkan pahala. Tetapi orang jarang melihat perkara-perkara yang macam ini. Lalu dia kata di sini kamu tengok banyak mana mata yang telah kita gunakan pada jalan yang diredai oleh Allah. Maka di atas kira-kira itulah engkau peliharakan, maka hendaklah kamu menjaga mata. Tengok nikmat yang Allah Ta'ala beri, lalu hendaklah kamu memeliharanya. Maka dia kata
peliharakan bagi kaki bagi berjalan di dalam kebun syurga. Maka kalau kamu menjaga kaki kamu, kaki kita ni kita gunakan ke arah kebaikan, pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi ke madrasah, pergi ke tempat-tempat kebaikan, maka kaki ini akan berjalan ke dalam syurga, melihat kebun-kebun syurga yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya yang beramal dengan amalan yang soleh. Begitu juga dengan kaki. Sebagaimana mata disuruh kita melakukan perkara yang baik, untuk kita menunjukkan kita syukur kepada Allah, maka begitu juga dengan kaki. Dan mata melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melihat nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga. Dan dikata tangan kerana mencapai piala minuman. Maknanya di dalam syurga akan diberi minuman. Ada minuman arak, dalam syurga ada arak. Tapi bukan arak sebagaimana di atas muka dunia ni. Dan di dalam syurga kita boleh minum arak. Tapi syarat masuk dalam syurga dulu. Ada minuman arak, ada madu. Ada madu. Madu lebih lazat daripada atas muka dunia. Lebih manis, lebih sedap lagi. Jadi dalam keadaan macam tu, masa nak minum tadi, maka diberi piala. Dia panggil piala lah. Minum pakai piala ataupun cawan lah. Piala dalam syurga. Jadi ahli-ahli syurga minum di dalam piala. Untuk piala gitu. Maka minum air-air dalam syurga yang Allah Ta'ala beri kepada hamba-Nya yang melakukan kebajikan, yang beramal dengan amalan yang soleh. Dan mencapai buah kayu. Dan tangan akan mengambil buah-buah kayu di dalam syurga. Buah-buah ini kata ulama, buah-buah dalam syurga ni sudah sebagaimana buah dalam atas muka dunia. Sehingga kan mereka kata apa yang kami rasa ini sudah ada atas muka dunia. Bermakna apa yang kita faham, kalau atas muka dunia ada buah durian, dekat syurga ada buah durian. Tetapi wa utubihi mutasyabiha. Apabila makan saja rasanya amat jauh berbeza. Tidak sama dengan rasa di atas muka dunia. Jadi makan tu bukan untuk mengenyangkan, untuk melazatkan saja. Jadi dalam keadaan macam tu diambil buah-buah. Jadi buah-buah dalam syurga ni, siapa, tangan mana yang mencapai buah dalam syurga? Tangan yang di atas muka dunia ini yang menggunakan nikmat Allah Ta'ala. Maknanya tangan di atas muka dunia ni yang digunakan dalam keadaan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jadilah tangan kita ni tangan yang memberi, tangan yang menginfakkan banyak harta kita pada jalan Allah Ta'ala. Tangan yang menolong orang berada di dalam kesusahan, bantu orang yang berada dalam kesusahan. Jadi dia kata di sini, dan demikian lagi pada segala anggota engkau, maka demikianlah anggota-anggota yang lain seperti mata, telinga, mulut, kaki, tangan dan segala-galanya akan sampai ke dalam syurga seandainya anggota-anggota ini digunakan pada jalan yang baik semasa hidup di atas muka dunia. Tetapi kalau kaki inilah pergi ke tempat maksiat, tangan inilah buat maksiat, maka tangan dan kaki inilah akan sampai ke neraka. Maka tangan, kaki, anggota kita ini akan sampai ke dalam syurga dengan sebab amalan yang kita lakukan di atas muka dunia. Jadi banyakkan kita pergi ke tempat-tempat yang baik, banyakkan pergi ke tempat-tempat yang diredai oleh Allah, dan jangan pergi ke tempat-tempat maksiat. Kalaulah banyak anggota kita menggunakan kepada perkara yang mungkar, maka tempatnya adalah neraka. Tapi kalau banyaklah baik tangan, mata, kaki, hidung, telinga dan sebagainya, segala anggota yang Allah Ta'ala berikan ini kita gunakan pada jalan kebaikan, maka kebaikanlah balasannya, yakni di dalam syurga. Sebab itu dia kata dalam satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu laka bihi tariqan ila jannah. Sesiapa yang berjalan di atas muka dunia untuk mencari ilmu, dia berjalan di atas muka dunia untuk mencari ilmu, merebut ilmu, untuk ilmu tadi mengenal Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan perjalanan kakinya sampai ke dalam syurga. Apa maknanya? Maknanya seseorang tadi akan mendapat nikmat syurga mengikut nikmat yang Allah Ta'ala beri di atas muka dunia, anggota-anggotanya ke arah mana dia mensyukuri nikmat Allah. Adakah dia mensyukuri nikmat Allah ataupun mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka mata sesungguhnya iaitu bagi menilik kepada Rabbul Alamin, Rabbul Alamin Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mata adalah melihat kebesaran Allah, melihat Allah Ta'ala di dalam syurga.
mengikut pandangan ahli sunnah wal jamaah, mengatakan ahli syurga akan melihat Allah dalam syurga. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah Ta'ala ini maha cantik dan Allah Ta'ala sukakan kepada kecantikan. Jadi nak beritahu, tidak ada nikmat yang paling besar di dalam syurga. Sebutlah nikmat apa? Nikmat bidadari ke, nikmat minum air di dalam syurga ke, nikmat buah-buahan ke, nikmat mahligai ke, naik kenderaan dalam syurga. Tidak ada nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar adalah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat lain besar juga dalam syurga. Dalam syurga ni nikmat dia semuanya besar, tetapi nikmat yang paling besar adalah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan apabila ahli syurga melihat Allah Taala, maka berkata bidadari dalam keadaan menunggu ahli syurga bila ni dok tengok nikmat Allah sampai lupa kita semua. Lalulah diminta ahli syurga minta kepada Allah Taala supaya dapat melihat Allah. Lalu ada yang dapat lihat tiap-tiap hari. Ni dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada yang dapat lihat tiap-tiap hari, ada yang dapat lihat sebulan sekali, ada yang dapat tiap-tiap minggu, ada yang 2-3 kali seminggu. Di dalam syurga tidak ada masa, tetapi nak beri gambaran bahawa orang tu dapat melihat, ahli syurga dapat melihat Allah Ta'ala. Maka nikmat yang paling besar lah nikmat mata. Nikmat mata. Maka mata ini digunakan kepada jalan melihat kebesaran Allah. Mata ini dapat mengenal Allah. Dengan melihat kebesaran Allah, lalu berfikir siapakah yang menjadi langit dan bumi. Daripada mata kita pun berfikir, masuk dalam hati, lalu terletak dalam hati kita Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala, lalu kita sentiasa sebut nama Allah. Lihat gunung Allah, lihat bukit Allah, lihat apa-apa Allah. Bukan bermakna gunung itu Allah, tak ada, tetapi sudah lagi melihat kepada Khaliq, melihat kepada pencipta. Orang-orang kafir ni orang yang kadang-kadang orang kafir dia buat kajian. Siapa buat filem dokumentari, filem apa? Buat kisah rencana tentang gunung berapi, rencana tentang bukit, rencana tentang bulan, rencana macam-macam rencana, tetapi tidak sampai kepada memikirkan siapakah yang mencipta bukit tadi, siapakah yang mencipta bulan. Hanya dia boleh tahu binatang, buat kajian binatang, tapi tak fikir siapa yang mencipta binatang, kerana mata hati sudah tertutup. Sudah tertutup. Tetapi orang-orang yang beriman, dia melihat kejadian langit bumi, lalu terfikir ini daripada Allah Subhanahu wa taala, lalulah dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar liayatil liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, Allah Ta'ala buat kejadian langit dan bumi supaya kita tengok siapakah yang berkuasa yang boleh menjadi langit dan bumi. Ini tujuan Allah Ta'ala menjadikan mata kita melihat kejadian langit dan bumi. Tengok hebat awan yang ada di atas kepala kita. Adakah kita bimbang awan itu akan jatuh atas kepala kita? Tak bimbang. Pergi mana-mana tak ada fikir pun. Tak ada fikir jatuh atas kepala juga. Tak ada. Sebab apa? Menunjukkan bahawa ini kebesaran Allah. Bi ghairi amadin tarawunaha. Awan yang kamu lihat tidak ada tiang. Ciptaan Allah Ta'ala. Maka pada kejadian langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang. Hari ni siang, nanti malam pula balik siang lagi. Tukar malam dan siang. Li ayatil liulil albab, hanya mendapat peringatan kepada orang yang mempunyai fikiran. Ini aja orang yang akan dapat peringatan. Siapakah orang yang mempunyai fikiran tadi? Ulil albab tadi. Allazina yazkurunallaha qiyama, mereka itu orang yang mengingati Allah. Ingat Allah dalam hati. Tapi kalau kita nak ingat dalam hati, kita kena sebut dulu. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru masuk dalam hati. Bila dalam hati ingat ni, allazina yazkurunallaha qiyaman, lalu ingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berdiri, ketika berjalan, ketika baring. Sentiasa mengingati Allah, lalu dia melihat kejadian langit bumi, dia tengok gunung Allah, bukit Allah. Maksud saya, dia melihat saja gunung Ganah sampai kepada yang mencipta itu Allah. Lalu dia berkata, ma khalaqta hadza batila, tidak engkau jadikan semuanya ini, bukit gunung Ganah ini sia-sia saja.
subhanaka faqina azabannar, maha suci engkau ya Allah, peliharalah kami daripada azab api neraka. Jadi orang yang melihat kebesaran Allah, bila melihat, hendaklah dia berfikir sampai merasa itu dari kebesaran Allah. Kemudian dia ini akan dijauhkan daripada azab api neraka. Jadi mata ni cukup besar. Tetapi orang yang tidak melihat kebesaran Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, maka Allah Taala bangkitkan dia dalam keadaan buta. Bangkit dalam keadaan buta. Sebab atas muka dunia tidak melihat kepada Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyautani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu berkata dia, ya Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sesungguhnya aku di atas muka dunia dalam keadaan melihat. Sebab apa? Wallahu alam. Tapi boleh jadi kerana mata yang Allah Taala beri itu tidak melihat kebesaran Allah. Sudahlah, mata kita ni dia ada dua. Satu mata zahir, satu mata hati. Mata batin dia panggil. Mata hati tu mata batin. Biar mata zahir itu buta, asal mata hati itu celak. Tapi kita nak mata zahir itu celak, mata hati itu lebih lagi celak. Itu kita nak. Tetapi apabila manusia tidak melihat kepada kebesaran Allah, menggunakan mata pada jalan yang tidak diredai oleh Allah, maka dalam keadaan tadi, yang pertama, dia mungkin tidak melihat Allah. Bila tidak melihat Allah, bermakna dia tidak akan dapat masuk ke dalam syurga. Ahli-ahli syurga akan melihat Allah, kerana melihat Allah ini nikmat yang begitu besar. Begitu besar. Sehingga kan besarnya nikmat melihat Allah. Apabila ahli syurga dilihat, ditajalikan zat Allah dalam keadaan yang layak bagi Allah. Macam mana wallahu alam, dalam keadaan yang layak bagi Allah, maka dia telah melupai segala nikmat yang ada di dalam syurga. Hebatnya. Dan bagaimana Allah Taala disebut dalam kitab tauhid, Allah Taala ini tidak sama dengan makhluk. Dia tidak berjisim. Macam umat Nabi Musa kata, fa il qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, aku tidak mau beriman kepada kamu sehingga aku melihat Tuhan kamu betul-betul depan mata kami. Allah Ta'ala tidak berjisim. Allah Ta'ala tidak berjisim. Allah Ta'ala tidak berjirim seperti debu-debu, tidak. Allah Ta'ala tidak seperti angin. Allah Ta'ala tidak seperti angin, tidak seperti udara, dan tidak segala-galanya makhluk. Bagaimanakah Allah tidak tergambar kita Allah Ta'ala macam mana? Itulah Allah Ta'ala. Lalulah ahli-ahli syurga yang duduk di dalam syurga melakukan amal ibadat kepada Allah, lalu Allah tajallikan zatnya ketika itu. Nikmat mata, nikmat melihat Allah Ta'ala itu cukup besar. Adakah nikmat melihat Allah Ta'ala dengan mata ini? Lalu ulama khilaf. Ada mengatakan melihat dengan mata hati, ada mengatakan melihat dengan segala anggota. Mata tangan pun melihat. Macam mana melihat? Wallahu alam. Tetapi untuk nak melihat Allah Ta'ala di dalam syurga, di atas muka dunia, gunakan mata dalam keadaan jalan yang diredai oleh Allah. Jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita terpedaya dengan Yahudi dan Nasrani. Nabi sebut di akhir zaman nanti, umat akhir zaman akan mengikut satu kumpulan, satu golongan. Golongan ini kalau masuk dalam lubang biawak pun dia masuk. Ini perumpamaan Nabi. Masuk dalam lubang biawak pun dia masuk. Lalu sahabat Nabi bertanya, adakah golongan yang dikatakan oleh Nabi itu masuk dalam lubang biawak pun dia masuk juga? Itu golongan Yahudi dan Nasrani. Lalu Nabi kata, kalau tidak Yahudi dan Nasrani, golongan mana lagi? Yahudi dan Nasrani menghancurkan umat Islam hari ini. Dengan apa? Dengan filem-filem yang ada hari ini. Filem dengan fashion-fashion pakaian yang bermacam-macam, yang mendedahkan aurat, yang menjolak mata, sehingga kan ada dalam satu hadis Nabi mengatakan umat di akhir zaman mereka berpakaian tetapi tidak berpakaian. Berpakaian dengan tidak berpakaian lebih kurang sahaja. Maka siapakah yang rosak? Umat Islam juga yang rosak. Rosak. Maka dia kata di sini
Apabila mata digunakan pada jalan yang diredai oleh Allah, maka hati menjadi bersih. Hati kita menjadi bersih kalau tu. Tetapi kalau mata masih lagi tidak kawal, tidak mampu lagi kawal, walaupun ibadat banyak, orang ini ibadat dia banyak, sembahyang dia banyak, baca Quran dia banyak, tapi tidak mampu lagi menjaga mata, maka tidak mampu menjaga mata tidak dapat membersihkan hati. Maka ingat, mata ini kita nak melihat zat Allah, maka gunakanlah pada perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada di dalam dua kampung kemuliaan yang terlebih dan besar daripada yang demikian itu. maka sebenarlah bagi sesuatu yang dinantikan, yang dinanti dan diharapkan baginya seumpama ini karamah itu kemuliaan. Jadi kita gunakanlah di dunia, kita gunakan kepada perkara yang baik, maka di akhirat pun, di kampung akhirat pun kita akan dapat melihat zat Allah Ta'ala. Maka mata ini disuruh kita gunakan pada jalan yang baik untuk mendapat kebaikan di negeri akhirat. Maka orang yang menjaga mata, dia akan dapat kemuliaan di sisi Allah. Dapat kemuliaan di sisi Allah. Bagaimana yang saya beritahu minggu lepas, Luqmanul Hakim, kata-kata dia begitu terkesan. Kadang-kadang orang mari jumpa dia, tanya, beri nasihat kepada saya, ausini, wasiatkan kepada saya, nasihatkan kepada saya, ittaqullah, takwa pada balik takwa sungguh orang. Orang tanya pelik sungguh dah. Apa kehebatan yang boleh kamu beri nasihat macam dia, orang jadi terkesan? Padahal orang lain pun boleh beri nasihat macam tu. Kata kerana Luqmanul Hakim ini menjaga mata. Menjaga mata, di antara sebabnya. Maka dia kata di sini, apabila je seorang tadi menjaga mata, dia akan mendapat kebesaran, kelebihan di sisi Allah, dan Allah Ta'ala akan memberi kemuliaan. Dengan mata yang dia jaga tadi, dia sanggup menahan hawa nafsu dia, syahwat dia daripada melihat kepada perkara yang mungkar. Maka mata ini akan melihat perkara yang lebih nikmat daripada segala-gala nikmat di dalam syurga, iaitu melihat Rabbul Alamin, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dinantikan oleh ahli syurga. Ahli syurga masih duduk dalam syurga, nikmat yang paling besar adalah melihat zat Allah Taala. Sehingga kan apabila sudah melihat zat Allah Taala, kemudian diberi nikmat-nikmat lain, ahli syurga selalu ternanti-nanti bila kan nak melihat zat Allah Taala yang maha cantik, maha indah. Dan orang yang melihat zat Allah Ta'ala ini adalah orang yang menjaga mata di atas muka dunia. Dan dikata bahawa memeliharakan dan menyucikan dan memuliakan dan meninggikan, maka hendaklah kamu jaga, sucikan mata, peliharakan mata, tundukkan pandangan dan muliakan mata dengan memandang perkara-perkara yang baik, melihat kepada Al-Quran, melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada orang yang kita sayangi. Melihat ibu bapa ini mendapat pahala. Suami melihat isteri mendapat pahala, isteri melihat suami mendapat pahala, ayah melihat anak dengan rasa kasih sayang mendapat pahala. Maka gunakanlah mata untuk mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah usul yang tiga, asas yang tiga. Apabila engkau baikkan tilik padanya, apabila engkau menjaga mata, baikkan melihat kepada mata tadi, memadalah bagi engkau, memadalah akan dikau, mana baiklah bagi kamu. Bercerainya pada pasal ini, habislah setakat ini, cerainya habislah pasal ini. Maknanya wallahu waliyul taufiq, dan Allah Ta'ala lah yang memberi taufik. Jadi kita kena banyak berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah pandangan mata kami. Dan jangan kau jadikan mata kami ini satu penghalang untuk melakukan amal ibadat. Jangan kau jadikan mata kami ini dipenuhi dengan melihat perkara-perkara maksiat. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak mampu menjaga mata kecuali dengan pertolongan kamu. Tolonglah kami ya Allah, sinarkanlah mata kami dengan melihat kebaikan. Jadikanlah hati kami hati yang bersih. Jadikanlah hati kami hati yang ingin melihat kepada kebesaran-Mu. Jadikanlah mata kami apabila melihat kebesaran-Mu lalu merasa gerun di atas kehebatan-Mu. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan jadikanlah mata kami yang banyak menangis kepada Allah Ta'ala.
Banyak menangis ketika mengingatimu, banyak menangis ketika mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah mata ini mata yang banyak berjaga malam untuk beribadat kepadamu, doa pada Allah Ta'ala. Sebab kita tidak mampu menjaga mata, lebih-lebih lagi pada zaman hari ini. Zaman hari ini, zaman yang terdedah dengan perkara-perkara maksiat dan macam-macam yang berlaku di hadapan mata kita. Maka apabila kita tidak menjaga mata, bukan saja dia terkesan kepada keadaan kita, bahkan kepada amal ibadat kita, bahkan kepada iman kita. Iman menjadi lemah apabila seorang tidak mampu menjaga mata. Sahabat-sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi, sahabat Nabi, kawan dia datang rumah. Bila kawan dia datang rumah, isteri itu melihat kawan dia datang tu, bukan melihat ikut depan, melihat ikut celah-celah dinding ke. Nak tengok kawan siapa mari, kawan suami dia yang mana satu. Ini dicerita dalam kitab Muhimmah. Lalu apabila kawan dia balik, dia pukul isteri dia, supaya isteri dia menjaga mata. Ini golongan sahabat. Golongan sahabat. Sehingga kan ada golongan sahabat apabila melihat perkara mungkar lalu bertaubat siang malam menangis. Kerana bimbang, takut rosak amalannya. Jadi di antara sebab rosak amalan, yang pertama mata, yang kedua lidah. Dua perkara ni boleh cepat rosak. Telinga pun ya juga, tapi yang dua perkara yang cepat merosakkan amalan, yang pertama mata, yang kedua lidah. Ini daripada anggota zahir. Anggota hati ni banyaklah, hasad, dengki dan sebagainya. Tapi antara dua ni, kalau seorang itu boleh menjaga dua perkara ini, sama ada yang pertama mata, yang kedua lidah, maka ketahuilah dia adalah orang yang baik. Kalau zaman ini orang ni dapat jaga dua ni, dia dapat jaga mata, dia dapat jaga lidah, dia orang yang baik. Hati dia akan menjadi bersih. Selagi mana dia tidak mampu menjaga dua ini, maka benda ini akan mengosokkan hati. Jadi susah kita nak jaga ni. Macam mana kita nak jaga? Mesti kena banyak berzikir. Mesti kena banyak berzikir untuk hati kita jadi tu. Bila kita berzikir ni, sebenarnya dia ini melemahkan nafsu yang ada dalam hati kita, dalam jiwa kita. Kalau tidak berzikir, tidak mampu kita. Walaupun kita kata nak jaga mata, tak jadi. Sebab hati tidak berzikir. Dan yang kedua, hendaklah bersuhbah dengan guru. Bersuhbah ni maknanya sentiasa duduk dalam majlis guru-guru yang ada barakah, ada kesalahan dia. Seorang atau mesej, saya kata nak belajar dengan saya. Saya kata ke dia, belajar dengan ustaz lain, guru lain lah. Saya ini penunjuk jalan je. Penunjuk jalan, jumpa, tahu cara jalan, pergi cari. Sebab kita tidak mampu nak membersihkan hati orang, sedangkan hati kita masih lagi kotor. Jadi kalau seorang tadi dapat jaga mata dan hati ini, insya-Allah dia selamat. Tapi begitulah, cari guru-guru yang barakah. Sehingga kan kata ulama tasawuf, kalau kita duduk dalam guru tu, duduk bersama bersuhbah dengan guru, kadang-kadang boleh tercampur nafsu, boleh jadi baik. Boleh jadi baik dengan duduk dampingan dia. Duduk dah belajar kuliah ni dah ada benda ni kadang-kadang jadi juga. Tapi bila kesan guru tadi yang barakah, yang ada nur tadi, dia duduk boleh tercampur hawa-hawa nafsu. Sebagaimana para sahabat bila berdampingan dengan Nabi, begitu juga tabi'in bila berdampingan dengan para sahabat, mereka itu menjadi orang yang bersih hatinya. Menyucikan hati mereka, yang duduk-duduk di masjid berzikir kepada Allah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini cukup suka hari ini menjaga mata. Maka tidak dapat tidak, hendaklah kita sentiasa berzikir, bersuhbah, berdoa. Tiga perkara ni jangan tinggal. Berzikir, bersuhbah. Suhbah ni duduk dalam majlis guru. Duduk majlis guru dan bersahabat. Bersahabat dengan guru. Maknanya kalau muslimat ni duduk dalam majlis guru tu, alhamdulillah dah. Untuk memberi kesan. Dan yang ketiga, berdoa. Mesti kena ada berdoa kepada Allah. Sebab kita mesti kena duduk dalam kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Duduk dalam kalimah tu, buat dapat ibadat, Allah Taala tolong. Maknanya dapat meninggalkan maksiat, Allah Taala bantu. Tu je, duduk dalam kalimah tu. Maknanya jangan kita duduk atas diri kita. Oh, aku dah sembahyang banyak, aku dah zikir banyak. Tak boleh duduk macam tu. Kita kena duduk atas kalimah la haula wala. Baik kita buat baik, baik kita tinggal maksiat, duduk di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Apabila engkau baikkan, tilik padanya. Dan inilah usul yang tiga. Apabila engkau baikkan, tilik padanya. Apabila kamu menjaga mata, jaga anggota kamu, tilik, jaga. Jaga betul-betul, kamu membaikkan dia. Maka kamu ini akan mendapat pemeliharaan daripada Allah, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengenai penjagaan mata. Jangan menjaga mata yang zahir saja. Menjaga mata zahir lalu letak titik air mata sebagai contoh. Tetapi yang dikehendaki adalah menjaga mata kita daripada melihat perkara-perkara mungkar, daripada melihat perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa. Baik, kita masuk dalam pasal lain, al-faslus tsani fil uzunaini. Bermula pasal yang kedua pada menyatakan dua telinga. Dua telinga, maka lazimkan olehmu dengan memeliharakan telinga. Lazim maknanya hendaklah kamu ini menjaga dua telinga engkau daripada mendengar yang sia-sia, daripada kita dengar perkara yang sia-sia. Nabi SAW bersabda, min husni islami mar'i tawkuhu ma la ya'nihi. Daripada keelokan orang Islam meninggalkan perkara yang sia-sia. Kalau dengar, dia tidak dengar perkara yang sia-sia. Sebab itu kita kena pergi satu tempat yang kita dapat mendengar perkara yang baik-baik. Disebut dalam hadis kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadikanlah kamu orang yang alim. Kalau kamu tidak mampu menjadi orang alim, alim ini, saya ingat kata guru saya, Tuan Guru Haji Mukmin. Dia guru Patani. Dia daripada Patani. Dia kata pada saya, dia kata, alim ini bukan kerana banyak baca kitab. Dia kata banyak baca kitab itu belum alim lagi. Alim ini adalah orang itu beramal dengan ilmu dan merasa takut dengan Allah. Kalaulah yang duduk depan saya itu rasa takut kepada Allah Ta'ala dengan ilmu yang dia dapat, sedangkan saya yang menyampaikan ilmu tidak takut kepada Allah, maka yang mendengar yang takut itu lebih alim pada saya. Jadi yang dikehendaki alim itu adalah ilmu tadi, dia beramal dengan ilmu, kemudian ilmu yang dia amal itu menyebabkan dia rasa takut kepada Allah. Dan ada juga orang yang beramal dengan ilmu, tetapi dia beramal dengan ilmu menyebabkan dia semakin riak, semakin sombong. Ini pun bukan juga. Jadilah kamu orang alim. Kun aliman. Jadi alim ni yang saya ambil daripada guru saya lah. Kun aliman au muta'alliman, jadi orang yang belajar. Au mustami'an, jadi orang yang mendengar. Orang yang mendengar pun mendapat pahala. Hanya tidak sama orang yang belajar dengan orang yang mendengar. Tidak sama orang yang ada kitab dengan tidak ada kitab. Tidak sama dengan orang tidur yang tidak tidur. Jadi dalam keadaan au muta'alliman, dalam keadaan kamu belajar, au mustami'an, dalam keadaan kamu mendengar ilmu-ilmu agama. Maka demikianlah kita disuruh mendengar perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik. Maka pelihara daripada mendengar perkara yang sia-sia. Jangan dengar perkara yang sia-sia. Bahkan kalau kita duduk dalam satu majlis, tiba ada majlis yang sia-sia, perkara yang melalai, hendaklah kamu bangun, lari meninggalkan majlis tadi. Kalau kamu duduk dalam beberapa orang, tiba-tiba ada orang cakap perkara yang sia-sia, yang pertama, alihkan faham apa ni cerita tadi, suruh dia alih. Yang kedua, kalau tak boleh alih, tegah dia. Kalau tak mampu tegah, terus lari. Tengok atas kita, kemampuan kita. Lari. Jangan duduk di dalam majlis yang menyebabkan kita ini mendapat dosa dengan mendengar perkara yang sia-sia. Dan yang demikian itu dua perkara. Ada orang sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas kalau tak silap. Jadi ada seorang namanya Abu Za'zan kalau tak silap, dia punya suara yang merdu. Suara yang merdu. Jadi dia duduk di tepi-tepi jalan, lalu dia menyanyi. Menyanyi-nyanyi. Bila menyanyi, datanglah sahabat Nabi. Lalu datang sahabat Nabi dia tegur dia. Sahabat Nabi kata, Allah Ta'ala memberi kamu suara yang begitu sedap. Alangkah eloknya, alangkah baiknya kalau suara ini digunakan untuk membaca Quran. Kemudian sahabat Nabi pun terus lari. Lelaki ini rasa terkejut. Lalu dia bertanya kepada sahabat dia. Dia kata, siapakah lelaki yang memberi nasihat tadi? Kata sahabat dia, itulah dia sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud ataupun Ibnu Abbas. Saya lupa dua tu. Dan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dua tu lah. Dia kata dia sahabat Nabi. Dia sahabat Nabi.
Jadi katanya kata-kata dia terkesan. Lalulah orang ini pergi cari dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi tu, dan sahabat Nabi tu nasihat, betul kamu ini mempunyai suara yang sedap, tapi sepatutnya gunakan suara kamu dengan membaca Quran. Lalu dia meninggalkan nyanyian di serta-merta, lalu dia mendengar dia membaca Al-Quran dengan lagu, dengan bacaan yang sebaik-baiknya. Maka demikianlah Allah Ta'ala memberi suara kepada kita ni, tujuannya untuk kita membaca Al-Quran sebagai contoh, ataupun memuji Nabi SAW. Dan kita pula Allah Ta'ala memberi telinga, maka dengan telinga inilah kita mendengar kepada perkara yang baik-baik. Jangan mendengar kepada perkara-perkara mungkar, jangan mendengar fitnah, jangan mendengar perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa. Kerana dua perkara. Yang pertama, kerana barang yang diriwayat daripada hadis Nabi SAW, bahawasanya orang yang mendengar itu bersekutu bagi orang yang berkata. Orang yang mendengar sama dosanya dengan orang yang kata. Kalau kita duduk dalam satu majlis, kemudian majlis tadi cakap perkara yang sia-sia, kita duduk dalam majlis tadi dan kita tak kata pun, kita hanya mendengar, maka orang yang mendengar itu sama juga mendapat dosa dengan orang yang berkata. Kerana telinga yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni untuk mendengar perkara yang baik-baik. Hendaklah kita mendengar ilmu Allah Ta'ala, mendengar bacaan Al-Quran, mendengar qasidah memuji Nabi, dan perkara-perkara yang baik. Maka inilah penggunaan yang Allah Ta'ala suruh kita guna telinga pada perkara yang baik, dan dia suruh kita jaga. Maka dia kata di sini, dan yang demikian itu, kata orang yang berkata-kata, bersungguh-sungguh engkau daripada jalan itu akan yang pertengahan, dan berpaling daripada pihak yang kesamaran. Jadi dia kata pada yang demikian itu, dan berkata pada yang demikian itu, kata orang yang berkata-kata, bersungguh-sungguh engkau pada jalan itu akan pertengahannya, dan berpaling daripada pihak yang kesamarannya. Dan telingamu peliharalah daripada mendengar kejahatan, seperti pelihara akan lidah daripadanya dengan dia dituturkan. Jadi kita disuruh, yang pertama dia suruh kita jaga pertengahan. Khairu umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaanlah pertengahan, tidak melampaui batas. Maka kamu kena jaga supaya pertengahan, buat kerja pertengahan, tidak melampaui batas. Ibadat jangan, kalau kita terlalu buat ibadat banyak sangat pun kadang-kadang jadi letih, esok lusa tak buat, tambah juga. Sebab tu kalau berzikir kita cadang 100 je. Ya, 100, 200 sehari, tapi berterusan. Lebih baik daripada hari ni kita zikir 10,000, esok tidur je. Maknanya tak ada kesan apa-apa. Ada orang buat qiyamul, program qiyamul. Ada tu dia kata, saya buat program qiyamul Ustaz, bangun pagi pukul 3. Habis program tidur 3 hari. Tidur pula 3 hari kata. Nak qada you know. Dah cukup tidur. Maka dia kata buat dalam keadaan pertengahan. Maka jaga pertengahan. Maka demikianlah jaga akan telinga kamu daripada perkara-perkara kejahatan. Jaga telinga daripada perkara-perkara yang jahat, ataupun mendengar perkara-perkara yang mungkar. Seperti peliharakan lidah daripadanya dengan dia dituturkan, dan kamu jaga lidah daripada dituturkan kepada perkara-perkara yang tidak baik. Maka demikian juga lidah kita kena jaga, demikian juga telinga kita pun kena jaga. Maka bahawasanya engkau tak kala mendengar bagi perkataan kejahatan. Apabila kamu mendengar perkara-perkara yang buruk, sebagaimana kita duduk dalam satu majlis itu menceritakan tentang keburukan orang, mengumpat orang dan sebagainya, maka kita pun ada sama dalam majlis tadi. Maka bersekutu engkau bagi orang yang berkata perkataan ini, bagi orang yang berkata perkataan ini, jagakan perkataan ini, jagakan. Maknanya maka hendaklah kamu jaga, kerana kalau kamu duduk dalam satu majlis yang mengatakan perkara kejahatan, maka kamu sama-sama pun bersekutu melakukan kejahatan. Batu Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pergi berjalan lalu duduk dalam satu majlis orang-orang Yahudi. Bila orang-orang Yahudi je
ramai-ramai dok kata ke Nabi, tengok ramai dia lari. Dia lari. Dia lari. Dia kerana tidak mahu sekali-sekali duduk sama. Duduk sama bersama dengan kumpulan yang mengatakan sesuatu kepada Nabi. Maka demikianlah kita ni kalau boleh hendaklah menjaga telinga. Jadi telinga ni kalau boleh gunalah perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik seperti mendengar majlis-majlis ilmu dan mendengarlah Al-Quran. Begitulah juga kalau kita mendengar orang yang bercakap perkara mungkar ini, kita bersama ada dia. Walaupun kita tidak bercakap, kita pun sama-sama dapat dosa. Maka demikian juga kita mendengar bacaan Al-Quran. Kalau kita mendengar bacaan Al-Quran dan kita tidak mengaji, kita hanya mendengar, kita pun sama-sama dapat pahala. Maka penggunaan telinga ini kalau kita guna pada jalan yang baik, maka akan mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah luculah seorang hatim. Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ni dikenali dengan hatim yang tuli, bukan pekok. Jadi dia ni pergi jumpa seorang orang puan, pergi jumpa dia ke dia pergi jumpa orang puan, tak ingat. Orang puan pergi jumpa dia, tanya dia ni orang wali Allah. Jadi bila saja dia pergi, datang wanita tadi, tiba-tiba wanita tadi duduk depan dia, terkentut. Jadi orang puan tadi tu malulah. Dia bila dia sedar macam tu, iwak lolok pekok. Bila orang puan tu cakap, kenapa kuahkan. Ulang 2-3 kali. Jadi orang puan tu tahu, bekok punya orang ni. Sehingga kan bila orang puan tu balik, dia buat pekok. Buat pekok apa sudah buat pekok. Kalau dia dah buat pekok, nanti orang puan tu tahu, depan dia je buat pekok. Jadi dia buat setiap kali orang tanya dia kata, kuatkan, tak apa dengar. Dia sengaja buat macam tu. Bertahun-tahun sampai orang puan tu mati. Dia jaga sebenarnya sampai orang puan tu mati. Lepas daripada orang puan tu mati, barulah biasa dengar. Barulah biasa dengar. Sehingga kan dia dikenali Al-Hatim Al-Asam. Asam ni maknanya buta pekok. Hatim yang pekok. Padahal dia tidak pekok, tapi kerana menjaga. Kerana menjaga. Jadi lamalah. Berapa puluh tahun katanya. Boleh jadi 10 tahun ke, boleh jadi 20 tahun. Gitulah keadaan dia. Setiap kali orang tanya dia buat lolo tak dengar. Jadi orang puan tadi tu dia rasa tak kasahlah. Orang ni tak dengar. Kalau dia buat dengar pula, nanti bila tanya orang, orang lain boleh dia dengar. Jadi dia tak dengar. Ni mesti kerana nak jaga aib dia. Tetapi oleh kerana nak jaga tadi begitu halusnya, menjaga. Jadi nak beritahu, kalaulah kita dapat menjaga telinga, maka kita pun di kalangan orang yang terselamat daripada dosa. Jadi kadang-kadang dengan sabit kita tidak mampu menjaga telinga. Jadi nak jaga telinga, yang pertama, kita tidak boleh duduk dalam majlis yang ada berkata perkara-perkara yang mungkar. Yang kedua, jangan bersahabat dengan orang yang suka mengata orang ataupun mengeluarkan perkataan-perkataan yang membawa kepada dosa. Jangan tu. Yang ketiga, jangan cuba mencari keaiban orang. Kalau nak cari, akan dengar lah, akan jumpa lah. Jangan cuba mencari. Supaya kita dapat menjaga pandangan mata kita, pandangan telinga, pendengaran kita. Jadi hendaklah kita ni menjadi orang yang sentiasa mendengar kebaikan. Dan yang kedua, bahawasanya yang demikian itu membangkitkan bagi khatib. Khatib ni lintasan dan was-was di dalam hati. Bila kamu dengar saja, mari lintasan dalam hati. Hati pun jadi tidak tenang. Hati pun tidak tenang. Hati pun jadi was-was di dalam hati bila terlalu mendengar perkara-perkara yang tidak molek. Sebab tu orang-orang yang soleh dahulu, dia suka hidup mengasingkan diri pada orang. Kenapa suka hidup mengasingkan diri pada orang? Kerana tidak mahu mendengar perkara-perkara yang tidak molek. Perkara-perkara yang tidak molek. Dalam zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, telah difitnah. Telah difitnah orang. Masa itu dia menjadi gubernur. Jadi ada seorang tu, dia fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu fitnah dia merebak sampai orang percaya. Sehingga kan Sa'ad bin Abi Waqqas terlucut jawatan gubernur dia.
Berita ini sampai kepada Saidina Umar Al-Khattab. Dia fitnah, di antara dia fitnah, dia kata Sa'ad ni tak pandai jaga sembahyang. Orang zaman dahulu tak pandai jaga sembahyang, tak boleh jadi pemimpin dah. Jadi sehinggakan berita ni macam-macam lagi lah dia fitnah. Jadi sehinggalah berita ni sampai kepada Saidina Umar Al-Khattab. Tapi Saidina Umar Al-Khattab ni bila dengar berita dia tidak cepat terima. Sebab disebut dalam Al-Quran, dia kata iza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita ni kalau datang berita daripada orang fasik, sabar dulu. Sabar dahulu, fatabayyanu, maka hendaklah dia siasat. Maka Saidina Umar ni bila dapat tahu bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas ini telah melaksanakan tanggungjawab yang dengan tidak bagus, berita yang disampaikan begitu, lalu Saidina Umar panggil dia. Saidina Umar tanya, maka ternyata fahamlah Saidina Umar beliau ini difitnah. Lalu dalam keadaan macam tu Sa'ad bin Abi Waqqas ingin letak jawatan, tapi Saidina Umar tidak izin, tidak mahu. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, saya tidak mahu menjadi gubernur di mana rakyat dia itu mengatakan pada dia, memfitnah dia. Lalu akhir sekali dia pun letak jawatan. Bila letak jawatan, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan jadi rakyat biasa. Jadi tidak lagi jadi gubernur. Jadi orang jadi rakyat biasa dengan jadi pemimpin tak sama. Masa pemimpin mungkin ada orang iring dia ke, ada orang sambut dia. Tapi bila dah jadi dapat jawatan, ada benda. Jadi macam biasa saja. Jadi naik gubernur lain. Saya Sa'ad bin Abi Waqqas berjalan-jalan jadi rakyat biasa. Satu hari singgah di dalam satu masjid. Bila singgah dalam satu masjid, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas ni tengok dalam masjid ada satu kumpulan orang yang duduk berbincang ramai-ramai. Duduk berbincang ramai-ramai. Jadi dia pun pergilah tengok duduk kumpulan ramai-ramai. Rupa-rupanya kumpulan tadi bukan cakap bab ilmu. Duk kata orang. Yang dia kata tu, dia kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur dia dahulu. Jadi Sa'ad duduk dalam majlis dia tadi. Saya kata orang ni, orang kata ke dia, kata macam-macam. Bila orang ni kata, orang ni duk sambung. Duk tambah. Jadi orang ni seorang ni yang bersungguh-sungguh kata. Tapi Sa'ad dengar juga. Tapi Sa'ad dengar bukan bermakna sahabat Nabi ini suka mendengar perkara yang tidak molek, tidak. Tetapi dia ini nak tahu apa yang orang kata pada dia, dan dia dapat kenal siapa yang fitnah dia. Maknanya boleh tengok orang ni jawab, orang ni pun kata dia, orang ni kata. Jadi dia duduk kat dalam majlis tadi. Jadi dalam majlis tadi, dalam kumpulan ramai-ramai tadi, masing-masing bercakap tentang Sa'ad. Tinggal dia seorang tak cakap. Dia duduk sekali. Duduk sekali sehinggalah ramai-ramai tadi dia tanya, apa pandangan kamu tentang Sa'ad pula? Orang tanya kepada Sa'ad. Tanya pada dia. Lalu Sa'ad pun bangun, dia kata, sayalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang kamu kata. Terkejut ramai-ramai. Terkejut ramai-ramai tadi. Lalu orang kata tu, dia kata dah nak buat apa dengan hak dah kata tu. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas minta maaf, ataupun dia berdoa pada Allah. Tapi orang ni tambah takut apa dia kata. Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdoa kepada Allah. Baik, rupa-rupanya kamu yang kata kat aku semua. Maka aku nak berdoa pada Allah. Dia berdoa pada Allah. Dia doa pada siapa? Hak kepala seorang ni. Hak ketua ni. Lalu dia doa 3 doa. Kenapa? Yang pertama, didoakan panjang umur. Yang kedua, hidup di dalam fitnah. Hidup dalam keadaan fitnah. Maknanya dia ni dapat fitnah pula. Dia fitnah, dia duduk dalam fitnah. Yang ketiga, duduk di dalam keadaan kepapaan papa. Dia berdoa. Jadi selepas daripada doa Sa'ad tadi, apa lagi lah. Tahu ternyata doa Sa'ad bin Abi Waqqas ini makbul. Makbul. Sehingga kan orang tadi memang benar dipanjangkan umur. Bila dipanjangkan umur, kemudian dia punya rezeki semakin berkurangan. Dia meniaga pun habis, tidak ada, hingga hidup dalam keadaan apa. Kemudian dia ini banyak menimbulkan fitnah. Mari sini kacau orang ni, kacau orang, timbul fitnah. Sehingga kan satu hari orang berjalan, nampak seorang yang sangat tua, duduk mata tutup dah, duduk tepi jalan.
Lalu orang kata orang, lalu orang kata orang. Lalu orang kata orang, lalu orang tanya, siapakah orang tua ini? Orang kata, inilah orang yang terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi nak beritahu hanya yang kena pada dia saja. Orang-orang lain fitnah tadi, orang lain fitnah yang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas hanya mendoakan kepada dia saja. Jadi kita yang tidak baik, kalau boleh kita kena banyak pergi kepada perkara-perkara yang baik. Apabila kita banyak mendengar perkara-perkara yang baik, maka akan memberi kesan yang baik kepada hati kita. Tetapi kalau kita mendengar perkara yang buruk, maka terlintas dalam hati kita macam-macam. Orang yang kita sangka baik, tiba-tiba kita dengar fitnah. Oh, mari fitnah dalam hati. Oh, orang ni. Jadi mulalah orang yang kita sangka baik, akibat kita dengar perkara, kita akan buruk sangka kepada orang tadi. Maka akan memberi kesan kepada lintasan hati kita, khatir dan juga waswas di dalam hati. Kemudian daripada yang demikian itu nyata membimbangkan di dalam badan. Maka tiada tinggal tempat bagi ibadat di situ. Jadi akan kami melemahkan tak semangat tubuh badan kita bila dengar. Contohnya kalau orang kata kita apa-apa, kan rasa dorong je, lemah saja. Jadi terlintas. Dan begitu juga perkara mendengar perkara-perkara yang tidak molek, hati kita menjadi tidak tenang. Ada seorang tu, saya pergi kedai dia nampak saya, dia cakap bab agama, bagus dia tidak ada apa-apa, hanya saya senyap aja. Dia kata kita begini, dia sarau saya balik. Tidak ada satu cacat saja, tidak ada apa-apa, kita suka dia cakap begitu, dan saya tidak bercakap. Dia balik, saya pun balik. Selang 2-3 hari gitu, saya pergi sembahyang Jumaat, saya ingin balik motor, dia kejar saya, kejar tahan. Kata benda apa pula dia kata, minta maaf banyak Ustaz. Kata apa pula? Saya tak tahu. Ada kat Ustaz berasa hati, dia kata apa-apa saya cakap. Kata tak ada molek-molek dia. Dia kata apa hari marah saya. Sebab dia kata lepas saya cakap, Ustaz terus bangun balik. Kita balik ada kuliah. Balik ada kuliah, dia ada susah hati. Saya pas susah hati. Lepas kata ada apa-apa, oh baru dia lega. Baru dia lega. Itu dia dengar. Isteri dia kata, jadi dia tak hati sama lek. Kita tak ada apa-apa, kita suka dia cakap. Hanya kita tak andai cakap macam dia. Kita senyap dengar. Dia cakap, kita pun dengar. Lepas tu habis dapat ilmu balik lah. Jadilah keadaan macam tu, susah hati. Kayaknya dia kata, isteri dia kata, awak kata benda-benda tu, Ustaz kamar apa balik selalu. Balik kita dapat ilmu nanya. Dah gaduh-gaduh balik, gaduh-gaduh tu ada kuliah. Kebetulan. Jadi memang kadang-kadang kita memang bila mari dengar suara akan menimbul. Akhir sekali bila kita dengar pesan, maka gitu. Kalau kita suka dengar orang puji kita, maka kita kena terima orang kritik kita. Maknanya yang paling penting supaya hati kita ni dapat menumpukan kepada amal ibadat. Tapi kalau rasa kita tidak mampu, maka jauhkan diri. Sehingga kan ada orang-orang soleh dahulu, dia tak mau dengar. Dia duduk asing diri. Mau dengar perkara-perkara, takut bimbang. Percakapan orang pun tambah. Nak dengar yang baik-baik saja. Bila dia duduk saja, ada majlis yang tidak baik, dia terus bangun lagi. Takut kesan kepada hatinya. Bila kesan pada hati, akan memberi kesan kepada tubuh badan. Tubuh badan je semangat je. Orang kata kita je, orang je. Lepas tu mayang lewat kaki boleh mayang nak mikir tu. Orang kata macam-macam. Jadi lemah akan memberi kesan kepada ibadat. Maka kemudian ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang jahat dalam hati dan pada telinga dengan mendapati makanan yang jatuh di dalam perut. Ibarat makanan yang jatuh dalam perut. Kalau makanan yang jatuh dalam perut jadi biasa dengan perkara yang buang, akan menyebabkan kita ni bila ada darah daging perkara-perkara yang tak molek, jadi nak buat perkara tak molek. Telinga kita ni kalau banyak dengar perkara tak molek, akhir sekali jadi tak molek juga. Kita ni tambah buruk sangka orang, tapi kita dengar orang buruk sangka orang, lama-lama kita pun jadi buruk sangka kerana mendengar. Tapi kalau kita nak jadi perkara baik, nak buat perkara baik, tapi kalau hati kita dengar perkara yang buruk, maka kita dengar perkara buruk, hati kita pun nak buat perkara buruk. Sebab itu dia kesan suhbah ni penting, kesan bersahabat. Kesan bersahabat itu, dengan sahabat kita dengar perkara-perkara yang buruk, kita pun sama-sama dengan dia. Menyebabkan, disebabkan sahabat juga di antara faktor dia. Baik, dia kata di sini
setengah daripadanya yang memberi mudarat, dan setengah daripadanya ada hak baik, ada hak buruk, dan setengah daripadanya makanannya, dan setengah daripadanya racun, makanannya, dan setengah daripadanya racun. Setengah makanan, setengah racun. Makanan itu kok ada yang jadi baik, ada yang jadi molek. Bagi orang ni sakit orang, makan jadi racun dia. Contoh dia, ada orang dia tak ada apa-apa. Ada orang sakit darah tinggi, makan daging kambing tak bangun. Ada orang makan daging kambing kau gaguh. Jadi ada, tengok tu. Maka makanan ada yang jadi penawar, ada yang jadi racun. Maka kata-kata orang ni ada yang memberi manfaat, ada juga yang memberi mudarat. Maka demikianlah. Kita perlu menjaga makan. Kita perlu juga menjaga pendengaran telinga kita supaya mendengar pada perkara yang baik. Dan setengah daripadanya racun, tetapi bahawasanya tinggal perkataan dan menelan akan dia terlebih payah. Meninggalkan perkataan yang buruk ni dan menelan akan dia. Menelan akan dia terlebih payah dan terlebih sukar dan lagi banyak, maka bahawasanya makanan hancur dan habis daripada maedahnya. Maedah ni perut dalam dia. Dengan tidur dan lainnya, dan terkadang tinggal bekasnya beberapa masa. Kemudian maka hilang daripada maedahnya. Mana hilang daripada perut dia, perut belah dalam lah. Dan baginya obat yang menghilangkan dengan dia bekasnya daripada tubuhnya. Maka dia kata mendengar ini seperti juga dengan makanan. Kadang-kadang makanan tadi menjadi ni jadi hilang, jadi kadang-kadang makanan ni menjadi obat. Kadang-kadang menjadi penyakit juga. Tapi penyakit kadang-kadang benda tu boleh hilang juga. Dia kata dengan cara apa? Dengan cara tidur. Maka ada pun perkataan yang jatuh dalam hati manusia terkadang tinggal serta sekalian umurnya. Sabit dengar kata-kata tu mari kesan sepanjang hidup dia, dan tiada lupa akan dia sekali je. Kerana kata-kata. Maka jika ada sesuatu yang jahat, maka sentiasa mempatutkan dia dan melelahkan akan dia, dan datanglah dengan sebabnya khawatir di dalam hati dan was-was. Wallahu a'lam. Pas itu doa. Kita ambil, maka ada pun perkataan yang jatuh dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa dzukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.